Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, saya bangun menyokong usul menjunjung kasih titah diraja seperti yang telah dibentangkan. Saya merafak sembah menjunjung kasih atas keprihatinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang sentiasa menekankan soal kestabilan negara, tadbir urus yang baik serta kesejahteraan rakyat jelata. Puan Yang di-Pertua, apabila menelusuri titah baginda mengenai pengukuhan ekonomi negara, saya ingin membawa suara golongan yang sering terpinggir dalam perbahasan angka-angka pertumbuhan. Kita sering bercakap tentang peningkatan KDNK, pelaburan asing dan prestasi pasaran. Namun, realitinya di luar sana, semakin ramai rakyat, khususnya anak muda, sedang bergelut dalam satu fenomena yang sangat membimbangkan, iaitu working poor dengan izin. Mereka bekerja sepenuh masa tetapi masih tidak mampu hidup dengan bermaruah. Graduan pula keluar dengan hutang pendidikan yang tinggi, namun ditawarkan gaji permulaan yang seolah-olah statik sejak sedekat yang lalu. Persoalannya, bagaimana anak muda di Bentong mahupun di Kuala Lumpur mampu memiliki kediaman sendiri apabila kenaikan gaji hanya sekitar 2 hingga 3%, sedangkan harga rumah terus melambung tinggi. Jika ekonomi negara berkembang tetapi upah rakyat tidak bergerak, maka pertumbuhan itu tidak sampai ke poket rakyat biasa. Justru saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah status terkini dasar gaji progresif negara? Adakah kita benar-benar berada di landasan yang betul untuk menangani isu gaji rendah dan ketidakseimbangan kos sara hidup? Puan Yang di-Pertua, saya juga menyambut baik titah baginda yang menekankan reformasi institusi negara. Antaranya cadangan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal, pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, serta pengenalan Akta Kebebasan Maklumat dan institusi Ombudsman. Ini bukan reformasi komestik. Ini adalah reformasi terstruktur yang dituntut rakyat, terutamanya anak muda, demi memastikan sistem demokrasi kita lebih telus dan matang. Had 2 penggal ini bukan soal politik kepartian. Ini soal prinsip bahawa jawatan Perdana Menteri adalah amanah dan bukan hak milik peribadi. Puan Yang di-Pertua, saya juga menyokong penuh pengasinan peranan peguam negara dan pendakwa raya. Peguam negara ialah penasihat undang-undang kerajaan, manakala pendakwa raya mesti bertindak secara bebas tanpa campur tangan politik. Jika kerajaan benar-benar serius mahu memburu perasuah tanpa kompromi, maka kebebasan pendakwaan ini wajib dilaksanakan segera. Rakyat hari ini bukan hanya mahu slogan, rakyat mahukan tindakan. Dan pelabur pula hanya akan yakin apabila undang-undang dilaksanakan secara adil tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Puan Yang di-Pertua, Rancangan Malaysia ke-13 merupakan agenda pembangunan utama negara tahun ini. Dalam memulakan RMK ke-13, kerajaan wajib memberi tumpuan kepada kesejahteraan akar umbi, iaitu pendidikan dan kesihatan. Saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan atas peluncuran Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Namun dalam kita melakukan riset besar ini, kita mesti memastikan ia benar-benar menutup jurang dan tidak membuka ruang ketidaksamaan yang baharu. Isu buli di sekolah misalnya semakin meresahkan. Ini bukan hanya isu disiplin, tetapi ini nilai kemanusiaan. Sekolah mesti menjadi tempat yang selamat untuk kita membina empati dan adab, bukan hanya sekadar melahirkan robot akademik. Kita mahu melahirkan generasi yang cerdas tetapi juga berakhlak dan berperi kemanusiaan. Puan Yang di-Pertua, perpaduan nasional juga merupakan tunjang kesejahteraan negara. Selaras dengan titah baginda, ancaman jenayah berat, keganasan serta perbuatan yang menyentuh isu 3R mesti ditangani secara tegas dan berkesan. Jadi saya ingin bertanya, apakah langkah silang kementerian bagi menangani perkara ini secara menyeluruh? Saya juga ingin bertanya, apakah status semasa kajian petrosisma penjawat awam yang dijalankan oleh kementerian? Adakah ia perlu diperluaskan ke peringkat institusi pengajian tinggi maupun sekolah? Kerana jika ia dibiarkan, ia akan menjadi barah yang mengugat keharmonian negara. Tahun ini juga merupakan tahun melawat Malaysia 2026. Saya ingin membangkitkan peranan muzium dan warisan sejarah dalam pembangunan negara. Pelancongan bukan sekadar angka kemasukan, ia juga tentang identiti, jiwa bangsa dan nation building dengan izin. Apakah status usaha kerajaan membawa pulang bahan-bahan sejarah Malaysia yang berada di luar negara?
Apakah inisiatif untuk menghidupkan memorial tokoh dan negarawan agar generasi muda kita tidak terputus daripada akar sejarahnya? Puan Yang di-Pertua, akhir sekali, saya ingin membangkitkan isu kawasan Bentong. Saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta barisan menteri dan timbalan menteri yang telah berkunjung ke Bentong baru-baru ini. Bentong sungguh bertuah. Beberapa peruntukan penting telah diumumkan yang memberi manfaat kepada rakyat Bentong khususnya. Namun begitu, masih ada isu mendesak yang memerlukan tindakan segera. Antaranya projek pelebaran Simpang Ketari. Isu trafik di kawasan ini semakin kritikal. Apatah lagi apabila Israel akan beroperasi sepenuhnya kelak pada penghujung tahun ini, pada awal tahun hadapan 2027. Dan ia melibatkan peningkatan logistik dan penggerakan rakyat. Jadi Simpang Ketari ini sebenarnya telah diklasifikasikan oleh JKR pada tahap perkhidmatan kelas F iaitu paling teruk. Jadi saya mohon agar projek ini diberikan pertimbangan segera kerana ia bukan soal keselesaan semata-mata tetapi tentang soal keselamatan dan kelancaran ekonomi Bentong. Kerana ia amat penting sekali bagi kami warga Bentong dengan laluannya hanya satu sahaja jalan masuk ke Bentong. Jadi Simpang Ketari ini memainkan peranan yang besar untuk ditambah baik dan sebagainya. Puan Yang di-Pertua, sebelum saya mengakhiri perbahasan saya, ada satu mesej jelas yang ingin saya sampaikan. Malaysia Madani mesti menjadi negara di mana anak muda bukan sekadar bekerja untuk hidup tetapi mampu hidup dengan aman dan harapan. Negara ini tidak boleh membiarkan generasi muda kita terus terperangkap dalam gaji rendah, kos tinggi dan masa depan yang tidak menentu. Rakyat tidak menilai kerajaan ini melalui angka pertumbuhan semata-mata tetapi menilai melalui sejauh mana rakyat biasa merasakan kehidupan mereka lebih terjamin, lebih adil dan lebih bermaruah. Dengan itu, Bentong menyokong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.